Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan cara tanam pokok Colocasia Yellow Splash. Pokok Yellow Splash ni saya beli secara online. Dan biasanya kalau pokok yang saya beli online, saya akan tunjuk sekali video unboxing supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jual nanti, ini cara packing yang betul. Dan jika tuan-tuan nak beli secara online, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga tahu ini adalah cara packing yang standard oleh seller-seller yang ada di luar sana lah. Baik, pokok Yellow Splash ni antara spesies Colocasia yang jenis dwarf ataupun renegade. Dia tak tinggi macam Colocasia yang lain-lain macam Phaeromas dan sebagainya tinggi. Biasanya Yellow Splash ni pokok yang jenis renegade. Okey. Tips nak membeli pokok Yellow Splash ni yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan skip adalah masa beli, pastikan tuan-tuan dan puan-puan beli anak yang dah nampak variegation, yang variegated. Kalau anak dia tak variegated, jangan beli. Sebab kita takut ada isu yang banyak sekarang. Yellow Splash kita panggil Yellow Splash reverted. Yellow Splash reverted bermaksud warna kuning tidak lagi terhasil. Apa yang berlaku adalah pokok tu menjadi pokok Yellow Splash yang hanya berdaun hijau sahaja. Jadi pastikan beli anaknya yang cantik. Dan kalau boleh, mintalah seller tu tunjuk contoh gambar induknya supaya kita tahu induknya cantik atau tidak. Biasanya kalau induknya cantik, anaknya akan cantik. Memang ada cuba daripada beberapa orang yang saya lihat, bila dia orang beli pokok yang reverted, dia letak Epsom salt, garam Epsom tapi tak semestinya berjaya. Mungkin boleh berjaya lepas beberapa bulan, bukan sekejap, tetapi tak semestinya berjaya dan takut pokok akan mati juga. Okay, ini contoh cara packing. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, dia seller ni dia akan lekatkan pada kotak tu supaya pokok tak bergoyang, dan pokok juga dibalut dengan plastik lah, wrap supaya tanahnya tak bergoncang, tanah tak keluar dan sebagainya lah. Okey, ini contoh Yellow Splash yang saya beli. Lebih kurang tinggi gunting ni saja, tak besar. Memang kalau kita lihat variegation dia cantik. Okey, saya kalau beli, saya akan minta seller tunjukkan gambar pokok yang kita nak beli. Dan kalau pokok ni saya puas hati, variegation cantik, baru saya akan beli. Jangan beli pokok sewenang-wenangnya, tak lihat kualiti pokok yang dijual. Kerana ada setengah buyer ni, pembeli ni, dia main beli je. Dia nak cepat, dia nak murah. Sama ada dia beli pokok yang dah boleh kata hijau semua, ataupun dia beli tanpa lihat pokok dan induknya. Itu kesilapan yang elakkan lah. Jangan kelang kabut. Nak beli pokok, biar puas hati baru beli. Sama macam lah tuan-tuan dan puan beli barang-barang lain lah. Biar puas hati baru beli. Jangan terlalu nak cepat, menyebabkan tuan-tuan dan puan rugi di kemudian hari lah. Okay, seller ni dia balut wrap guna plastik, diikatkan guna plastik supaya tanah tu tak keluar. Dan seller, kalau seller bagus, bila dia nak jual pokok tu biasa dia letak tanahnya berair. Seller yang bagus, dia akan toast dululah supaya air tu tak banyak dan pasu. So kita tak nak jadi masalah akar reput ataupun root rot. Kalau dalam perjalanan tu terlalu lama, tanah tu terlalu basah, tak keringkan betul, mana dia tak toastkan air tu keluar sebaik yang boleh, menyebabkan nanti akan berlaku reput akar. Okay. Dan biasanya seller akan tambahlah tisu, plastik atau sebagainya untuk cover pasu seperti yang tadi, warna putih tu. Sebab biasanya tanah dia orang tak banyak supaya tak nak berat. Okey, kalau kita lihat pokok ni akarnya dah banyak. Tak adalah nak kata terlalu banyak, tapi just nice lah. Dan kalau dah akarnya begini, kita boleh terus tanam dalam pasu besar, dan kita terus boleh, kita boleh terus letak submerge ataupun tenggelamkan dalam air. Cara tanam Colocasia saya adalah tanam dalam air, dan tanah seperti biasa saya guna tanah bakar. Kalau tak ada tanah bakar, tanah topsoil atau apa-apa tanah lah, tanah belakang rumah pun boleh. Cuma saya elakkan tak pakai tanah hitam sebab saya nak air tu tak berapa keladak dan kotor. Dan jika tuan-tuan dan puan nak pakai tanah hitam, terpulang lah. Cuma saya suka pakai tanah ni, tanah yang simple, tanah yang
tak banyak bakteria dan sebagainya, supaya senang nak cover, senang nak kawal penyakit-penyakit yang akan berlaku di bawah yang kita tak nampak, terutamanya yang akan serang akar lah. Dan dari segi ada orang akan kata lebih baik letak tanah hitam, tanah tu banyak nutrien. Ya, betul, ada betulnya. Saya pakai tanah ni sebab saya memang betul-betul membaja membaja pokok ni secara konsisten. Jadi saya tak risau tanah tu tak mengandungi nutrien, kerana saya membaja dengan konsisten dan kerap. Okey, baja-bajanya adalah, secara amnya saya pakai baja teratai, tetapi ada jugalah beberapa baja yang saya tak ceritakan di sini. Ada yang baja yang agak boleh kata rahsia lah, yang saya sedang cuba-cuba lagi. Jadi saya tak ceritakan. Kalau bagus, berjaya, baru saya ceritakan. Saya punya style kalau buat video, berjaya sesuatu teknik tu baru saya buat video. Saya tak nak buat video yang saya sendiri tak alaminya. Nanti tuan-tuan dan perempuan ikut saya masuk gaung, tuan-tuan dan perempuan pun masuk gaung. Tu tak betul lah. Kalau nak jadi cikgu, nak ajar orang, biarlah kita ada pengalamannya dulu. Jadi itu cara saya. Saya, apa saja yang saya ceritakan dalam video-video ini adalah apa yang saya dah buat dan proven, terbukti berjaya. Okey, ini bila kita dah letak pokoknya di tengah-tengah dan kita letak tanah merah, air untuk kita siram, untuk kita takungkannya. Seperti pokok colocasia, lain-lain video saya pernah buat sebelum ini, saya selalu tekankan penggunaan air yang bebas klorin. Kenapa air bebas klorin? Kerana kita tak nak nanti pokok tu terkejut, kita tak nak klorin yang terlebih, sebab kita tutup kita punya pasu ni, kita panggil macam close circuit lah. Dia tertutup begitu, dia tak keluar lagi. Takut air klorin berlebihan nanti rosakkan pokok. Tetapi saya tak cakap lah kalau orang yang pakai air pili direct terus tu pokoknya akan mati. Pokoknya boleh hidup juga, tetapi kalau kita ada option yang lebih baik, iaitu air yang bebas klorin, yang kita tadah air hujan ataupun air telaga dan sebagainya, gunakan air itu. Saya pun gunakan air yang bebas klorin. Cumanya saya ni tak ada telaga, saya ada tempayan yang biasa saya tunjuk sebelum ini, dan saya gunakan air itu. Saya tak terus guna air daripada sumber pipe Syabas ataupun pipe apa-apalah selain Syabas, kerana klorinnya tinggi. Nak elakkan klorin tinggi, saya pakai air yang ditakung. Kalau tuan-tuan dan perempuan masa musim panas, air hujan tak ada, tuan-tuan dan perempuan boleh juga gunakan air pili tu, letakkan dalam tempayan, biarkan beberapa hari. Kalau nak cepat, letakkan anti klorin supaya kadar klorinnya rendah sebelum kita gunakan. Dari segi persoalan, ada yang tanya bertakung ni lebih baik daripada tanam atas tanah tak bertakung atau sebagainya, ataupun tanam dalam pasu tanpa bertakung, letak air di bawah. Saya tak boleh nak jawab semuanya. Setakat saya tanam colocasia, saya memang akan rendam begini supaya pokoknya hidup sihat dan subur. Cumanya kalau kita lihat daripada gambar-gambar yang orang lain share, boleh juga ditanam di atas tanah ataupun dalam pasu tanpa takung. Pokok akan hidup subur juga. Tetapi kalau kita nak anak cepat, banyak, tanamkan dalam bentuk begini, ditakungkan dalam bentuk air. Dan saya dapat maklumat juga daripada kawan-kawan lain yang tanam colocasia. Biasanya orang yang tanam atas tanah ataupun tanam dalam pasu tanpa air lah, air direct, pokoknya lebih cepat besar lah. Saya tak ada pengalaman, tetapi berdasarkan kata-kata orang begitulah. Cumanya saya tak pernah buat, dan nak buktikan pun saya tak dapat nak cakap, tak dapat nak tunjuk lah. Cumanya pokok colocasia kalau kita letakkan dalam air, ikut pengalaman, dia lebih sihat, dia anaknya lebih keluar lebih cepat dan lebih banyak. Kerana memang secara alaminya pokok ni memang sukakan air, dan bertakung begini, satu yang saya suka adalah kita dah kurangkan satu masalah, iaitu serangan-serangan daripada serangga-serangga dalam tanah. Kerana dia bertakung, tak ada serangga akan hidup dalam tu. Itu cara yang terbaik lah. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, lepas kita letak air, beberapa liter air sampai penuh,
Kalau tak nak penuh sangat pun boleh, nak penuh macam ni pun boleh. Akan ada buih-buih kotor begitu. Buih ni kalau tuan-tuan dan perempuan sakit mata nak buang, bolehlah buang, ambilkan je penapis dan sauk keluar je. Kalau tak buang pun besoknya dia akan hilang. Okey, kalau tengok tu akak dalam air tu dalam 1 jari juga. Dan pokok tu kita adjustkan supaya betul-betul kat tengah supaya dia kemas dan cantik. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tengok keadaan pokok ni yang masih muda, saya dah tanam beberapa bulan dan memang pokok hidup dengan sihat lah. Cumanya pokok yellow splash ni satu je lah, dia tak boleh direct matahari, terutama pokok yang baru kita alihkan. Tuan-tuan dan perempuan letak di tempat yang sedikit teduh, tetapi jangan terlalu teduh. Nanti pokok tu kalau tak ada matahari, macam mana dia nak hidup, macam mana dia nak membuat proses fotosintesis untuk berkembang, membiak dan sebagainya. Dan macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan dan perempuan nak nampak bersih cepat, saukkan keluar lah buih-buih dan apa-apa debris lah, sampah-sampah yang ada tu. Nanti pokok tu akan, sebenarnya kalau kita buang pun pokok tu takkan rosak lah, takkan mati. Dan buih tu buih yang normal lah. Dan daun-daun ni kalau kita tengok daun kalau biasalah baru keluar daripada post courier ni, dia akan tak cantik, dia akan kering ataupun ada yang dah rosak. Kalau tuan-tuan dan perempuan berani, boleh potongkan terus. Kalau saya suka tak potong lagi. Besok-besok saya potong. So, saya nak biar dia stabil dulu, baru saya potong. Dan daun tu kalau kita tengok dia mengekut tu, nanti kalau besok once dia dah stabil, 1 hari 2 hari dia akan kembang macam biasa. Itulah lebih kurang dalam air. Kalau kita tengok jari tu, itu kedalamannya. Cuma tuan-tuan dan perempuan, selain dalam tu nak cetek pun tak ada masalah sebenarnya. Janji air bertakung. Okey, untuk jentik-jentik, kalau risau jentik-jentik ada, boleh letak ikan gapi, boleh letak ubat jentik-jentik abit dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan kalau kita letak baja pokok teratai, jentik-jentik tak ada. Tetapi kalau untuk saya, eloknya kita letak ubat jentik-jentik samalah, ataupun letak ikan sekali. Sebab ubat ni bukan apa, kalau kita letak di luar nanti takut air tu akan selalu kena air hujan. Nanti dia tak ada air tu, ubat tu akan hilang. Okay, ini pokok mojito yang saya dah tanam sebelum ini. Kalau tengok air dia jari jenis. Nah ini Black Ripple, tak silap, Black Ripple, batang dia warna merah. Juga saya letakkan dalam air. Okay, ini dah contoh tempayan yang saya takungkan air. Ini air hujan, saya tak takungkan air lagi. Air hujan yang banyak, sekarang musim hujan. Dan saya akan ceduk air daripada sini lah. Kalau musim panas, saya letakkan air daripada Pili Syabas sampai penuh dan kita biarkan dia hidup. Itu caranya lah. Jadi inilah salah satu cara untuk kita buat. Kalau kita nak semai pokok-pokok baru atau pokok sakit macam ni, white lava yang sakit ni pun, kita gunakan air daripada tempayan tu juga. Supaya kita tak nak nanti klorin, takut kandungan klorin terlalu tinggi, pokok tu akan mati. Ataupun pokok tu jadi tak elok. Kalau saya tengok ni, kalau yang sprayer ni baja spray, saya cuba-cuba. Baja spray ni pun saya gunakan air daripada air yang saya takung, bukan air pili lah. Walaupun air pili ni ada filter dan sebagainya, filter tu hanya membuang habuk dan karat, tetapi kandungan klorin tetap ada. Baiklah, saya dah berceloteh banyak berkenaan cara tanam, air dan sebagainya. Saya dapat banyak soalan yang bertanya berkenaan dengan pasu yang digunakan. Okay, saya nak explain sedikit lah berkenaan pasu yang saya gunakan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, saya gunakan satu pasu yang sama. Saya tak suka bercampur-campur. Pasu ni pasu saiz sederhana lah. Kalau pergi dekat nursery di Bandar Baru Bangi ada jual pasu ni. Harganya dalam RM70. Dia ada lagi satu yang saiz besar, harganya 2 kali ganda, lebih kurang 2 kali ganda lah, harganya dalam 120-130, dan pasu tu lebih besar. Tetapi ketinggian dan kedalamannya juga tetap sama.
Untuk pokok colocasia tak perlulah pasu yang terlalu dalam kerana akar dia takkan pergi jauh. Akar colocasia ni bukan macam pokok akar tunjang. Akar dia akar serabut dan akarnya pendek sahaja. Apa-apa pokok colocasia besar mana pun akarnya tidaklah panjang mana. Jadi kalau untuk pasu sebegini sudah memadai. Saya harap penjelasan saya ini dapat membantulah tuan-tuan dan puan yang dalam YouTube ni ada yang tanya berkenaan pasu. Inilah pasu yang saya gunakan. Harganya dalam RM70. Kalau tuan-tuan dan puan tengok sama je, semua saya pakai pasu sama. Saya pun nak biar kemas lah, barulah nampak ada landscape sedikit. Sebab asalnya channel ni pun channel landscape, dan saya suka kalau nak buat biar ada lah landscape sikit. Tak mau rojak-rojak, tak cantik. Okay, ini pasunya. Lebih kurang beberapa inci lah, saya pun lupa dah. Tetapi saiz sederhana dan sesuai lah untuk colocasia. Pasu ni memang tersedia boleh menakung air. Bukan pasu yang ada lubang di bawah. Kalau ada lubang di bawah, tuan-tuan dan puan kena simenkan dan sealkan dia dengan sealant supaya air tak keluar. Okey, dari segi pembajaan pula, seperti colocasia lain, saya guna baja teratai. Baja teratai ni kalau kita lihat NPK, N dia 10, P dia 25, K nya 20. Okey, bajanya sama saja, saya letak sebulan 2 kali pada 1 dan 16 hari bulan. Kalau tuan-tuan dan puan nak letak lebih, saya tak sarankan lah. Baja ni agak panas. Sebulan 2 kali atau sebulan sekali sudah memadai. Kita pun tak nak terlalu mahal lah, nanti membazir. Okay, dari segi baja semua saya dah terangkan, dan saya harap tuan-tuan dan puan dapat sedikit ilmu daripada perkongsian ini. Dan pada tuan-tuan dan puan yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pada yang belum subscribe, boleh klik butang subscribe di bawah. Baik, satu lagi sebelum saya berundur. Pokok yellow splash ni saya tukar daripada asal di sini, saya tukar ke tempat yang lebih redup. Di sini tempat yang kena panas pagi dan petang. Saya dapati yellow splash ni walaupun taklah kena panas direct, tetapi daun dia cepat terbakar. Mari kita tengok daun dia. Okey, kalau kita tengok daun dia, cepat terbakar. Kiri kanan dia terbakar. Mungkin dia masih kecil. Kalau dah besar, kita boleh letak tempat yang tadilah. Jadi ini sedikit sebanyaklah tips yang saya dapat kongsikan. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Mana yang belum subscribe, sekali lagi kliklah butang subscribe di bawah. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh masukkan di ruangan komen. Kalau saya ada masa, insya-Allah saya akan komen apa-apa pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa bila saya free nanti, saya akan komen lah. Okay, jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.